Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri tadabbur Al-Quran, setiap satu hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 595 insya-Allah. Muka surat 595. Hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah. Yang pertama surah Asy-Syamsu dan kemudian yang kedua surah Al-Lail. Surah Asy-Syams dan juga surah Al-Lail. Kita akan menghabisi hari ini insya-Allah semua sekali surah Asy-Syams, dan kemudian kita akan membaca, meneliti, melihat, mentadabbur sebahagian daripada surah Al-Lail, iaitu separuh daripada, iaitu ayat 1 hingga ayat 14 insya-Allah. Jadi kita bersama-sama insya-Allah di muka surat 595. Sebagaimana biasa, kita minta kepada semua hadirin hadirat, kepada sahabat-sahabat semua yang berada di line pada masa ni, untuk bersama-sama membuka mushaf. Moga-moga kita dapat melihat perkataan-perkataan dengan apa yang digambarkan, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap muka surat yang akan kita baca pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari wa iza talaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Sadaqallahul azim. Jadi kita mulakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mulakan surah ini dengan beberapa sumpah, iaitu sumpah dengan apa-apa yang ada di keliling kita, apa yang dapat dilihat oleh manusia pada setiap hari. Kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan malang, siang, matahari, bulan dan sebagainya yang akan kita tengokkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyerlahkan, menceritakan, menyebutkan beberapa faedah ataupun beberapa perkara yang ada pada kejadian-kejadian tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah ni, dia nak tambihkan kita, iaitu nak memberi peringatan, nak menarik perhatian kita supaya kita memerhatikan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak memerhatikan, hanya berlalu begitu sahaja kerana kebiasaan, kerana kita terlalu biasa dengan satu-satu perkara tu, kadang-kadang rutin sangat sehingga kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak minta kita supaya tengok. Kerana apa? Kerana semua benda-benda ni adalah merupakan tanda kepada kekuasaan Allah. Benda-benda ni semua adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala buat perkara ni, ada pencipta di belakang setiap benda ni, bukannya tidak ada pencipta, dan dia tu mempunyai faedahnya kepada manusia. Ada sebabnya Allah Ta'ala buat tu, dan semua faedah tu adalah untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak perlukan kepada perkara-perkara ni semua. Jadi kita tengok yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari. Matahari akan lahir akan muncul sebentar lagi kan. Jadi wasyamsi, Allah Ta'ala bersumpah demi matahari. Wa duhaha, dan kemudian duha tu maknanya ialah, ikut maknanya ialah, iaitu waktu di mana matahari itu memancar dengan hebat. Jadi pada kebiasaannya ialah dengan waktu duha lah. Matahari mula-mula naiknya kelihatan dhaif. Mula-mula sekali pada waktu subuh, dia memancarkan fajarnya saja, cahaya saja, matahari tak nampak. Kemudian matahari naik. Kalau di sini kita kata matahari naik pada pukul 5.25. Jadi 6.25, minta maaf. Jadi bila matahari naik itu, maka dia akan mula memancar sikit. Tapi bila sampai kepada waktu duha, iaitu lebih kurang 25 minit selepas daripada naik matahari, maka matahari cahayanya begitu kuatlah pada masa itu. Maknanya lebih kurang dalam sebelum pukul 7 sikit, di sinilah di Brunei Darussalam ni, maka cahayanya begitu kuat. Jadi itulah duha. Ada setengah ulama mengatakan maksud waktu duha ni ialah naik matahari itu. Ada yang kata cahayanya itu, sinarannya itu. Ada yang kata ialah siang tu sendiri, maknanya an-nahar tu sendiri. Maknanya demi matahari dan juga waktu siang. Dan
ada yang kata ialah kepanasan sebagaimana yang saya sebut tadi. Semua tu adalah merupakan menggambarkan satu makna yang satulah, iaitu nak menggambarkan bahawa matahari itu memberikan perkara-perkara ni, memberikan siang, memberikan cahaya, memberikan kepanasan. Jadi sepatutnya manusia berfikir perkara. Yang keduanya ialah wal qamari, dan juga bulan. Iza talaha. Talaha tu apa maksudnya? Apabila tabi'aha, maknanya apabila dia mengikut. Ha yang terakhir tu maknanya ialah matahari. Jadi artinya sini Allah Ta'ala sebutkan, dan juga bulan apabila dia mengikutinya. Apa maksud mengikutinya? Ada yang kata iaitu bulan apabila matahari dah tak ada maka dia pun keluar. Ada yang kata maksud bulan talaha ni ialah apa? Iaitu maksudnya ialah bulan ni mengambil cahaya daripada matahari. Maknanya bukan cahaya itu cahayanya sendiri, tapi cahaya itu adalah cahaya. Jadi ini juga merupakan pandangan-pandangan ulama tafsir yang memberi maksud kepada talaha, yang maksud mengikutinya, sama ada mengikuti mengambil cahayanya ataupun mengikutinya yang datang selepas daripadanya. Tu yang kedua. Yang ketiga, wan nahari iza jallaha, dan juga siang apabila jalla ni menzahirkan, ataupun ada yang kata maknanya ialah menampakkan bumi ni. Ada yang kata tu ialah matahari, yang makna jalla al-matahari. Gitu. Ada yang kata jalla situ ialah jalla al-bumi. Maknanya menerangkan bumi. Jadi bumi pun nampaklah apabila siang tu datang. Wan nahar. Kemudian wal laili iza yaghshaha. Kemudian lagi malam pula. Wal laili, dan demi malam Allah Taala bersumpah, iza yaghshaha, apabila dia meliputi. Meliputi maknanya menutup. Menutup apa? Ada yang kata menutup matahari, ada yang kata menutup bumi. Jadi kedua-dua tu bolehlah insya-Allah. Tak ada masalah. Kemudian Allah Ta'ala kata was-sama'i wa ma banaha. Seterusnya Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Langit. Was-sama' dan juga bumi. Dan langit. Wa ma banaha. Ma di sini kalau ikut makna asal ialah ma tu apa. Tapi di sini bukan makna apa. Di sini maknanya dan siapa yang membinanya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala kata sini dan matahari dan siapa yang membinanya. Iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi maknanya matahari dan demi siapa, demi langit dan demi siapa yang menciptakan langit itu. Wa ma banaha wa nafsin wa ma sawwaha, dan kemudian Allah Taala bersumpah dengan diri manusia kan. Wa nafsin, dan juga jiwa manusia. Wa ma sawwaha, ma di sini pun maknanya ialah man sawwaha, iaitu dan siapa yang telah mengadakan jiwa manusia itu. Sehingga sawwa tu dalam erti kata maknanya bukan hanya mengadakan, tapi mengadakan, menyediakan, menjadikan itu, menyempurnakan sehingga dia ni boleh menerima, boleh nampak, boleh faham. Kita ni bukan maknanya batang kayu, kita bukannya batu, kita bukannya pokok kan, yang hanya lemah dia punya tu. Tapi kita ni mempunyai satu makhluk yang mempunyai kehebatan yang paling hebat lah, yang Allah Ta'ala ceritakan. Jadi tu sawwa kan, wa nafsin wa ma sawwaha, sehingga kita ni boleh berfikir, kita boleh mencipta, kita boleh belajar kan. Itu semua makna sawwa. Kemudian Allah Ta'ala kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ilham kepadanya. Ilham tu artinya ialah Allah Ta'ala boleh nampakkan kepadanya apa dia, iaitu fujur dan juga taqwa. Makna dia ni boleh melakukan kejahatan dan dia boleh melakukan kebaikan maknanya. Jadi maknanya kedua-dua tu dia boleh pergi. Iaitu apa, jiwa manusia tu. Itu Allah Ta'ala kata maknanya kalau dia pergi kepada kejahatan pun, dia boleh juga kan. Maknanya dia tak seperti contoh kita kata malaikat kan. Malaikat ni dia tak boleh buat kejahatan. Jadi Allah Ta'ala memang berikan kepadanya, menjadikan dia ni hanya takwa saja. Dia tak ada fujur. Tapi manusia dan juga jin ni kita ada dua kan. Kita ada fujur dan juga kita ada takwa. Seterusnya, qad aflaha man zakkaha, Allah Ta'ala pun berkata, maka oleh kerana ada dua benda tu kan, manusia boleh pergi ke kiri dan juga ke kanan, boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Jadi Allah Ta'ala pun katalah kan, memberi amaran. Maka yang berjaya tu, sesungguhnya berjayalah man zakkaha, orang yang menzakka, maknanya orang-orang yang membersihkannya, orang yang mentarbiahnya, orang yang mentazkiyahnya, maka berjayalah dia. Jadi maksudnya apa? Kalau orang yang tidak membersihkan jiwa tu daripada kekotoran, daripada dosa dan sebagainya, maka dia tidak akan berjaya. Jadi Allah Ta'ala kata, wa qad khaba man dassaha. Khaba ni celakalah ataupun rugilah ataupun man siapa? Man dassaha. Jadi dasar tu artinya ialah iaitu akhfa wa katama maksudnya.
iaitu menyembunyikannya ataupun tidak nampakkan dia. Bagaimana boleh jadi tak nampak ataupun menyembunyikan tu? Jadi ulama tafsir kata maksudnya ialah dengan menghilangkannya dengan maksiat. Jadi makna jiwa tu hilang lah. Jadi manusia tu yang elok-elok, cantik, yang elok-elok, maknanya boleh buat macam ni, boleh nampak mana, tiba-tiba dia hilang kerana maksiat yang dilakukan. Jadi rugilah orang-orang yang menghilangkan yang ada, kehebatan yang ada manusia untuk melihat kebesaran Allah, untuk bertakwa kepada Allah, tiba-tiba dia dasar. Jadi Allah Ta'ala seterusnya menceritakan selepas daripada itu apa yang terjadi kepada umat yang terdahulu. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini ialah spesialnya ialah kaum Samud. Kenapa? Kerana kaum Samud ialah kaum yang dilihat oleh orang Quraisy. Kerana kaum tu sampai sekarang pada hari ini, selepas daripada zaman Nabi 1400 tahun, kita masih lagi boleh melihat. Walaupun kita tak pergi, kita boleh tengok Google Map. Kita boleh tengok gambar kan dalam map, insya-Allah dalam Google, bagaimana kan bahawa kesan-kesan mereka ni yang sangat dahsyat lah, yang sangat hebat kan. Mereka tebuk bukit dan sebagainya. Jadi kaum Samud ni Allah Ta'ala kata, apa yang terjadi kan? Orang Arab tengok kan, setiap kali mereka pergi ke Syam, sebab laluan mereka kan. Jadi mereka boleh tengok itu apa. Jadi Allah Ta'ala kata, kazzabat Samud bitagwaha. Samud ni dia telah mendustai Rasul, mendustai benda yang benar dengan takwa, dengan taqwa. Bitagwaha, bitagwaha maknanya dengan taurutnya, dengan kejahatannya, dengan kemelampauannya. Taurut tu maknanya yang melampau. Yang toro ni maknanya yang melampau lah. Yang mengikut nafsunya melampau, tidak mahu hirau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata sini telah mendustalah Samud dengan kejahatan mereka. Izim ba'atha ashqaha. Apabila imba'atha tu makna asra'a, cepat. Cepat apa? Ashqa tu makna yang paling celaka di kalangan mereka. Jadi ada seorang lah di kalangan mereka tu daripada kaum Samud ni yang bernama yang dikatakan namanya adalah Qadar. Ataupun ada yang kata Qudar nama dia, ataupun ada yang kata Qadar bin Salif nama dia. Dia ni orang yang paling jahat lah, paling samsing, paling gedebel lah pada masa tu. Daripada itu, jadi apa dia? Dia segera apa? Imba'atha, bersegera, ashqaha, orang yang paling celaka, paling jahat, paling samsing di kalangan mereka tu. Faqala lahum, dia bangkit apa? Dia bangkit untuk melawan Rasul tu. Dan kemudian apa yang dia buat selepas daripada tu ialah dia membunuh unta yang telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi mukjizat Nabi Soleh pada masa tu di negeri Samud tu. Jadi Allah Taala kata, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Berkata kepada mereka, kepada kaum Samud ni kan, apa dia Rasulullah ni maknanya Nabi Soleh lah di sini. Naqatallah, itu adalah unta Allah kan, jangan kamu usik dia. Wasuqyaha, dan itu adalah tempat minum dia, jangan kamu kacau. Jadi pada masa tu diperintahkan supaya bergila-gila kan, hari ni unta ni minum, hari ni kamu minum. Jadi mereka ni macam samsing, jahat, lalu mereka pun nak buat apa? Mereka nak bunuh unta tu. Kenapa? Kerana unta tu mereka kata mengganggu kehidupan mereka lah, mengganggu air mereka dan sebagainya. Jadi Nabi Soleh kata jangan bunuh, itulah unta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi apa yang mereka buat kan? Fakazzabuhu, mereka dusta. Mereka tak ada kata mengarut, menipu Nabi Soleh ni macam ni. Fa'aqaruha, lalu mereka pun bunuh. Jadi disebut sini lah fa'aqaruha, mereka menyembelih unta tu. Mereka yang disebut sini kan, tapi sebenarnya bukan semua tu, bukan ramai-ramai tu. Yang menyembelih tu seorang saja kan, iaitu siapa tadi tu, yang Qadar tadi tu. Qadar bin Salih tadi tu, yang dia yang membunuh unta tu, dia yang menyembelih unta tu. Tapi orang lain yang ramai-ramai ni, kaum Samud ini, mereka ni lihat saja kan. Mereka tak buat apa-apa. Mereka macam gembira kan, meredai dengan perbuatan Qadar tu. Jadi oleh kerana itulah mereka, Allah Ta'ala telah menamakan dalam surah ni, dalam ayat ni, fa'aqaruha, mereka ramai-ramai telah membunuh, maknanya menyembelih. Takkanlah ramai-ramai nak menyembelih tu kan, bagaimana kan. Jadi kerana mereka melakukan kejahatan, makna melihat, membenarkan, meredai kan, tak kisah, tak menghalang Qadar ni. Jadi maknanya lepas tu digunakan, Allah Ta'ala kata mereka semua menyembelih. Macam kita sekarang jugalah kan, dalam dunia kita kan, kadang-kadang kalau ada setengah daripada kita yang buat maksiat, kadang-kadang bukan semua kita buat maksiat kan, tapi sebahagian yang lain kalau reda, kalau tinggal tengok saja kan, tak buat apa, tak halang, tak bising kan, tak viral kan untuk kata dihalangkan benda ni, maka Allah nanti akan menganggap kita juga buat benda tu kan. Maka kita ni dianggap salah juga kan, buat perkara tu, buat maksiat tu, walaupun kita tak buat maksiat direct kan.
Sebab apa? Tapi sebab kita benarkan seolah-olahnya macam kita tak kisah. Jadi Allah Ta'ala kata fa'aqaruha fadamdama alaihim. Damdama tu maksudnya ialah tad'if. Tad'if iaitu tad'iful azab. Iaitu menggandakan azab. Damdama. Jadi Allah Ta'ala gandakan azab. Damdama makna azab demi azab demi azab yang berganda-ganda azab tu alaihim ke atas mereka oleh Tuhan mereka Rabbuhum. Bizambihim kerana dosa mereka tu. Jadi tengok dosa mereka apa? Dosa mereka kazabu tu satulah. Tapi dosa mereka membunuh unta tu tidak. Kita sebut tadi kan. Seorang saja yang bunuh unta. Tapi Allah Ta'ala kata bizambihim. Dengan dosa-dosa mereka semua tu. Fasawwaha. Maka semua sekali kena. Tak ada yang terlepas. Fasawwaha. Cover semua sekali. Azab bila datang tu. Dia cover semua sekali. Tak ada orang terlepas. Kecuali orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Soleh AS. Orang yang beriman dengan Nabi Soleh. Dan bilangan mereka sangatlah sedikit pada ketika itu. Wala yakhafu uqbaha. Allah Ta'ala kata. Allah tak takut pada uqbaha. Ada apa? Memanglah Allah Ta'ala tak takut kan. Allah Ta'ala tak kisah pun. Maknanya tak kisah dengan apa. Dengan ada kecelaka akan berlaku kalau menyeksa. Tak ada kan. Allah Ta'ala memang datang daripada Allah kan. Jadi nak ceritanya Allah Ta'ala kalau nak menyeksa kita. Allah Ta'ala boleh nak menurunkan bala pada kita. Allah Ta'ala tak ada benda pun yang dia kisah. Tak ada kisah untuk dia kan tak. Jadi maknanya yang kita ni lah yang kisah sepatutnya kan. Jadi insyaAllah moga-moga kita ambil pengajaran daripada surah Asy-Syamsu ayat 1 sehingga ayat 15 pada pagi ni. Sekarang kita akan masuk pula insya-Allah kepada surah Al-Lail. Surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Jadi saya bacakan tadi tu ayat 1, 2, 3 dan 4. Jadi dalam surah yang baru ni, surah Al-Lail ni, surah malam surah malam ni kita akan lihat bahawa Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan 3 sumpah 3 perkara yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama ni adalah demi malam apabila dia telah menutup. Maknanya malam tu menutup apa? Menutup siang lah. Maknanya bila dia tutup matahari, dia tutup siang, maknanya siang pun tak ada. Bila malam datang soalah siang, mana pergi siang tadi soalah macam tu lah lebih kurang Jadi malam tadi telah menutup, yaghsha. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala kata wan nahar, kemudian siang pula. Jadi malam dan siang kan. Jadi malam siang. Wan nahari iza tajalla. Kemudian siang tu macam sekarang kita tengok kan, tajalla. Oh, dia menampakkan, menzahirkan inkasyafa nafsahu. Masya Allah kan, dia pun nampak terang kan. Kita nampak terang sekarang kan. Jadi itu maknanya siang apabila dia telah menampakkan dirinya. Kemudian wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah Ta'ala kata dan apa, bukan apa di sini bukan apa. Ma tu asalnya apa, tapi ma di sini makna apa? Wa ma khalaqa maksudnya man khalaqa. Artinya ialah dan siapa yang telah menciptakan, iaitu Allah Ta'ala lah kan, tiada yang lain. Jadi iaitu dan demi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala demi yang menciptakan, menjadikan lelaki dan perempuan. Ada tafsir kata makna daripada Adam dan juga Hawa dan kemudian selepas daripada itu semua benda, zuriat-zuriatnya ada lelaki, ada perempuan. Kemudian juga tapi lebih luas lagi ulama kata ada semua benda. Pokok ke kan, binatang ke kan, semua ada lelaki dan perempuan, ada jantan dan juga ada betina kan. Maknanya kalau satu saja dia tak pasang. Jadi even apa-apa pun kan yang dalam saintifik pun, dalam fizik kita belajar kan, ada positif, negatif kan. Ada kosong, ada satu. Begitulah kan even dalam komputer. Maknanya ada yes, ada no. Jadi dua benda yang bertentangan lah. Jadi semua tu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan siapa yang telah, iaitu dia yang telah menciptakan, demi dia yang menciptakan langit dan juga menciptakan jantan dan juga betina, lelaki dan juga perempuan. Kemudian masuk sekarang ni kan, apa yang Allah Ta'ala nak sumpahkan dalam ayat ini, ialah dalam surah ini, ialah apa? Iaitu yang next tu, iaitu ayat nombor 4. Apa Allah Ta'ala kata? Inna sa'yakum lasyatta. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa usaha kamu ni macam-macam Maknanya ada baik dan juga ada buruk Ada sesat dan juga ada jalan hidayah. Maknanya lasyatta ni pelbagai. Sa'yakum, atas dunia kita tengok kan, ada orang buat baik, ada orang buat buruk, ada orang buat maksiat, ada orang buat kebaikan. Jadi memang betul kan, kita tengok macam-macam jadi macam-macam. Jadi kita jangan tengok macam-macam tu kita kata macam-macam pekerjaan ke, ada engineer, ada arkitek, ada doktor, ada apa. Tak, itu memanglah kan itu bukan penting tu maksudnya ialah kerja tu ialah tak kira kan tak bukan yang ada dosa ada pahala situ kan. Kalau buat baik, yang pentingnya kalau baik dapat pahala, tak kira lah kan kerja apa-apa pun. Jadi kita sekarang ni kita melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita tu, iaitu apa?
Bila sebut pelbagai ni ialah bukannya pelbagai dari sudut bentuk kerja, tapi kita tengok pelbagai ni dari sudut apa? Iaitu dosa dan pahala kan. Makna jahat dan juga baik. Sebab itulah itu nak mengajarkan mata kita, pandangan kita kan tak, hati kita bila melihat sesuatu benda itu, tengok di dosa ke pahala, dosa ke pahala kan, maksiat ke tidak kan, hidayah ataupun kesesatan. Itu yang kita kena tengok, adalah syatta. Kemudian Allah Ta'ala kata fa amma man a'ta wattaqa. Ayat yang kelima, dan ada pun orang-orang yang a'ta ni iaitu apa? Memberikan apa? Ulama tafsir kata seperti jalan lain, dia kata a'ta haqqallah. Dia kata apabila dia tu memberikan hak Allah. Jadi ada pun, jadi jenis yang pertama iaitu orang-orang yang memberikan hak Allah. Memberikan hak Allah maknanya apa? Dia melaksanakan hak Allah. Wattaqa, dan dia bertakwa. Itu jenis yang pertama. Lepas tu apa? Wasaddaqa bil husna, dan dia yakin. Yakin dengan husna. Husna tu maknanya syurga. Husna tu maknanya kebaikan asal maknanya kan, tapi ulama tafsir kata ialah maknanya syurga sini. Iaitu dia yakin dengan syurga, dia yakin dengan pembalasan yang dosa dan juga pahala kan. Maknanya dia yakinlah dia akan dapat pahala. Husna maknanya pahala lah di sini kan. Pahala akhirnya dia dapat syurga. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Orang yang macam tu Allah Ta'ala kata fasanu yassiruhu lil yusra. Allah Ta'ala akan mudahkan dia lil yusra. Yusra tu maknanya syurga. Jadi maknanya dia akan dimudahkan untuk menuju ke syurga. Dia rasa mudah nak buat kebaikan. Jadi jaga-jaga kan. Kalau kita ni insya-Allah kan, kita ni dia macam ada dur wa tasalsul iaitu kalau kita ni buat baik, kita lawan diri kita nak buat baik, maka Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk buat baik. Tapi kalau kita ni buat susah nak buat kebaikan, nanti Allah Ta'ala akan susahkan kita untuk buat kebaikan. Jadi sebab itulah maknanya kan, kita cuba lawan diri kita untuk buat kebaikan kan, walaupun susah, nanti Allah Ta'ala pasti akan mudahkan kita untuk buat kebaikan insya-Allah kan. Serupalah juga kita katakan, kalau kita ni training, latihan daripada kecil dan sebagainya, kemudian maka akan mudahlah kita nak buat kebaikan kan. Cuba kita tak pernah buat kebaikan, kita rasa macam susah sangat nak buat kebaikan tu. Jadi insya-Allah insya-Allah apa-apa pun, iaitu kita ni kena paksa diri kita paksa diri kita supaya kita ni nak buat kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikan kepada kita untuk mudahkan buat kebaikan tu. Wasanu yassiruhu lil yusra. Ada ulama kata yusra sini ialah maksudnya ialah syurga. Jadi Allah Ta'ala akan mudahkan ataupun sediakan untuknya syurga bagi orang yang macam tu. Kemudian sebaliknya ada satu jenis lagi kan, yang kita kata ada syatta. Manusia ni ada macam-macam. Ada macam-macam perangai kan, ada macam-macam kejahatan dan juga kebaikan. Jadi ada jenis yang kedua ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Allah Ta'ala ceritakan sifat orang yang tak bagus ni, orang yang ahli maksiat ni kan, ahli dosa ni. Macam mana? Sifat dia ialah bakhil. Bakhil ni maknanya dia sayang apa? Sayang untuk melaksanakan hak Allah. Maknanya dia tak nak beri hak Allah. Bakhil daripada hak Allah. Dia tak nak buat kebaikan. Dia sayang. Kalau nak buat kebaikan susah. Tapi kalau nak buat kejahatan, dia mudah pula kan. Belanjakan duit dia, belanjakan pangkat dia kan, gunakan tenaga dia, masa dia dan sebagainya untuk buat kejahatan. Padahal kita tengok, kalau kita tengok sebagai contoh kan, orang nak tengok movie lah katakan, berapa panjang movie biasanya? Satu movie tu kadang-kadang sampai 1 jam 1 jam setengah kan. Tak cerita lagi cerita Hindustan kan. Hindustan 3 jam kan. Orang boleh habiskan masa kan. Siap dengan menangis, siap dengan tisu kan, siap dengan segala benda kan. Jadi itu 3 jam habis masa nak tengok filem, nak tengok movie. Padahal kita pun tahu kan, movie ni bukan cerita betul pun, cerita yang dilakonkan. Tapi cuba kata nak sembahyang kan, sembahyang 5 minit, ya Allah susahnya kan. Susah orang nak buat kebaikan tu kan. Jadi kadang-kadang orang nak derma kan. Kadang-kadang kita pergi makan makan kita habis RM5, RM10, RM20, RM50. Kadang-kadang kita tak kisah kan. Tapi cuba nak derma. Ada tak orang nak derma katakan RM10? Nak masuk RM1 boleh lah kan. Kemungkinan kan. Ada orang susah-susah langsung nak bagi derma kan. Jadi maknanya sini kan, Allah Ta'ala nak katakan bakhilah kan. Kita ni bakhil Bakhil ni bukan bakhil harta saja, tapi maknanya dia ni sayang, tak nak dermakan, tak susah nak buat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata wa amma man bakhil wastaghna. Wastaghna situ ialah maknanya dia dalam ulama tafsir jalan lain dia kata wastaghna an thawabihi. Itu dia rasa macam tak perlu sangat kepada pahala. Macam tak tahulah dia kan. Maknanya kalau melampaunya orang kafir lah kan dia kata pahala tak apa, pahala ada ke pahala tak rasa. Ataupun setengah orang-orang kita sendiri iaitu orang beriman, kadang-kadang dia rasa macam tak penting sangat, banyak sangat ke pahala dia. Jadi dia rasa macam tak penting sangat pahala tu. Itu maknanya istaghna, dia rasa terkaya kan. Istaghna ni rasa terkaya, tak perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Wa kazzaba bil husna, dan dia tak percaya pula dengan husna.
Jadi husna sini kita sebut iaitu kan wakazzaba bil husna. Husna sini maknanya iaitu dengan la ilaha illallah, dengan keyakinan, dengan iman tu kan. Dia tak percaya pada benda tu. Jadi Allah Taala kata fasanu yassiruhu lil usra. Allah Taala akan mudahkan dia. Mudahkan juga, tapi untuk apa? Untuk utul usra, untuk kesukaran. Kesukaran tu apa? Setengah ulama tafsir kata maksudnya adalah neraka. Jadi fasanu yassiruhu lil usra, iaitu dia memudahkan diri dia untuk buat benda-benda yang jahat, untuk masuk neraka. Jadi tengok kan, terbalik daripada tadi kan. Kalau kita ni baik, kalau kita ni bertakwa, Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk buat kebaikan. Balik, tapi bila orang tu jahat dan sebagainya kan, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk masuk neraka. Lil usra. Kemudian Allah kata wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Iza taradda ni makna bila menjerumus, jatuh kan. Bila jatuh kepada penyiksaan, taradda kan. Jadi pada masa tu, adakah boleh harta dia yang sibuk cari, yang dia sayang sangat, yang dia bakhil sangat atas dunia tu, adakah maknanya benda tu akan boleh menolong dia? Allah Ta'ala kata ma yughni wa ma yughni, tak akan dapat menolong dia, tak akan dapat mengkayakan dia. Mengkayakan maknanya menahan dia, membantu dia. Anhu maluhu, tak boleh mempertahankan hartanya, tak boleh mempertahankan dia apabila dia dah jatuh. Bila dah jatuh, kita kalau kita ada duit, kita kata boleh tahan lagi kan, boleh makan obat, boleh beli obat kalau kita ada duit kan. Tapi kalau dah jatuh dalam penyiksaan, adakah harta-harta tu berguna? Tak ada langsung kan, Jadi inna alaina lal huda. Kemudian Allah Ta'ala kata sini kan, itu keadaan manusia kan. Ada manusia macam tu, ada manusia macam tu kan. Dan manusia macam tu, kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala menciptakan kita. Bila Allah Ta'ala menciptakan kita, maka Allah Ta'ala sebut di sini kan bahawa inna alaina lal huda. Untuk menunjukkan kepada benar dan juga salah tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang berkuasa, menjadi tanggungjawab Allah kan. Bukanlah wajib kepada Allah kan. Kita tak kata wajib kepada Allah kan. Tapi Allah seolah-olah mengatakan bahawa dia dah jadikan kita, kemudian di inna alaina lal huda, untuk menunjukkan mana betul dan juga mana salah kan. Jadi Allah kata alaina kan. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak tunjukkan? Iaitu dengan mengutuskan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kitab-kitab. Sehingga hari ni yang sedang kita baca ni, Al-Quran kan, kekal daripada zaman Nabi sampailah sekarang ni. Itu adalah merupakan bagaimana anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberi petunjuk pada kita. Nak tunjukkan kepada kita. Yang kemarin kita bacakan wahadainahun najdain. Allah tunjukkan dua najdain. Najdain itu ialah satunya kejahatan, satunya kebaikan kan. Dua-dua dia panggil najdain. Najdain itu macam bukit kan. Macam bukit tinggi kan. Sebab bukit tinggi bila dia tinggi, najdah ni maknanya bukit asalnya kan. Jadi bila bukit tinggi, orang nampak daripada jauh. Jadi kita ni Allah Ta'ala nampak kan. Kita disediakan dengan pemikiran, kita disediakan dengan kesempurnaan. Kita boleh tengok mana baik dan buruk. Tapi kalau kita ni tak gunakan untuk manfaatkan benda tu, untuk melihat kebaikan tu, maka itulah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala dah tunjukkan, kerja Allah Ta'ala tunjukkan. Dia tak nak paksa kita kan. Allah Ta'ala nak paksa kita memang boleh kan. Allah Ta'ala nak jadikan kita hanya mengikut dia saja, seperti kita jadi malaikat, boleh kan. Tapi Allah Ta'ala memberikan kepada kita, iaitu apa ni kan, taklif nama dia kan. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang mukallaf, iaitu beri macam kebebasan soalnya. Nak jadi iman ke tak nak iman kan. Itu sekarang ni Allah Ta'ala nak uji kita. Jadi Allah Ta'ala kata wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya untuk kami lah, maknanya milik kami. Kami menguasai sebenarnya kan. Akhirat ke, ula ke, dunia ke, akhirat kan, semua milik Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia tu rasa macam nak lari, dia ingat dia boleh lari ke? Akhirnya dia akan kembali kepada Allah juga kan. Iaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Allah Ta'ala kata dalam muka surat ni lah kan, insyaAllah lepas ni kita akan ada 3 baris lagi daripada surah Al-Lail ini yang akan kita baca insyaAllah dalam sesi akan datang. Jadi ayat yang terakhir dalam muka surat ini Allah Ta'ala kata fa'anzartukum naron talazza. Di samping Allah Ta'ala ceritakan apa ini kebaikan syurga macam ni dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga kan Allah Ta'ala ni memberi peringatan kepada kita. Fa'anzartukum, Allah Ta'ala kata naron talazza, bahawa di sana ada api yang menjulang-julang, api yang marah, api yang akan membakar manusia ni kan. So apa lagi yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, insyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang insyaAllah. Jadi jangan lupa insyaAllah untuk subscribe kan, untuk ajak kawan-kawan bersama-sama dalam sesi kita ni. Moga-moga kita akan meramaikan lagi orang-orang yang akan mendapat panduan daripada Al-Quran. Setiap hari satu muka surat insya-Allah. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.